rakyat, sebuah janji ditepati. Assalamualaikum, salam hibah, salam pembuka bicara, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara seperti biasa kerana anda mempercayai perjanjian anda untuk bersama saya dalam rancangan dialog. Untuk hari ini pastinya kita bersiaran sekali lagi dan saya mengalurkan anda yang telah pun membuka laman sesawang Facebook Dialog pastinya sudah tahu tajuk yang akan kami bawakan dan saya mengalurkan anda untuk berikan komen pendapat anda berhubung tajuk pada malam ini yang berkaitan dengan pendidikan dan juga berkaitan cukup rapat berkaitan dengan transformasi. Dan bagi anda yang menonton secara menerusi televisyen konvensional boleh hubungi saya juga di talian 0322829062 0322829062. Jadi dengan tajuk yang kami bawakan pada malam ini, cabaran pendidikan dan transformasi nasional, bersedia juga bersama saya dua orang tetamu yang saya kira mempunyai bidang kearifan masing-masing ya dalam membicarakan soal pendidikan ini. Yang hampir sekali bersama saya ialah yang berbahagia Profesor Dr. Kamaluddin Mat Said, Ketua Kluster Sejarah Warisan dan Sosio Budaya dan juga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Prof kerana bersama saya pada malam ini. Dan di hujung sana daripada Universiti Sains Malaysia ialah Profesor Dr. Abdul Rashid Mohamad, Timbalan Ketua Kluster Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan. Juga kedua-duanya adalah dari Majlis Profesor Negara. Jadi terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Apapun saya tidak terlalu lewat bagi saya Prof untuk mengucapkan tahniah atas kejayaan penganjuran Konvensional Pendidikan Nasional 2012 yang telah berlangsung pada 14 dan 15 September lalu. Dan saya difahamkan terdapat 8 usul ataupun resolusi yang didapati daripada Konvensyen Pendidikan Nasional. Kita akan kongsikan 8 resolusi yang dibawa. Namun itu dalam kita bicarakan mengenai pendidikan ini, Prof, bagaimana dari segi pandangan Prof sendiri taraf pendidikan negara kita pada ketika ini? Pada umumnya, taraf pendidikan kita setanding dengan kualiti yang ada di peringkat antarabangsa. Ya. Tetapi saya fikir kualiti itu tidak menyeluruh. Ada bahagian tertentu dalam sistem pendidikan kita yang sangat canggih, sangat maju, tetapi ada yang tercicir. Jadi pada saya isu besar sekarang ialah bagaimana nak memungkinkan keseluruhan komponen dalam sistem pendidikan kita itu mencapai kemajuan yang saksama. Itu cabaran dia sekarang. Itu cabarannya. Dan bagi Prof Rashid sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Suami. Saya rasa pendidikan kita itu dikatakan kita telah mundur berbandingkan dengan negara sekitar kita, seperti Thailand, Indonesia itu. Tapi bagi pendapat saya mungkin tidak mundur, mungkin kita apa yang berlaku kita stagnate dan statik. Tetapi negara-negara seperti Thailand, Indonesia telah maju dan dah mungkin catch up dengan tahap kita. So memang tepatlah masanya kita ada transformasi supaya kita anjakkan kedudukan kita balik kepada supaya kita jadi negara pendidikan kita yang lebih tinggi seperti dulu. So kalau kita nak anjakkan, kita kena kurangkan staticness tu. Seperti kata rakan saya Prof Kamaluddin, mungkin tidak saksama kita punya kualiti itu. Perlu kita mungkin di bandar sekolah-sekolahnya tahapnya tinggi, tapi bagaimana pula sekolah-sekolah yang di luar bandar ataupun di pinggir bandar. Ini kita perlu tengok. Dan pihak kerajaan juga sedang mengambil perhatian tentang apa yang dibagikan oleh kedua Prof ya. Jadi dalam satu sudut yang lain juga sebenarnya kalau kita perhatikan ramai juga bila mana isu pendidikan, rakyat sendiri dah celik ya dan memberikan fokus kepada isu-isu pendidikan yang dibangkitkan. Namun bila soal transformasi ini pula, seorang sahabat saya dengan izin sebenarnya dia menyatakan don't talk about transformation if you are not ready to move even for single step. Kita tak boleh berubah, kita boleh menyatakan tentang transformasi kalau kita sendiri tak sedia untuk berubah walaupun selangkah. Jadi adakah dalam ketika ini 8 tahun lagi sebelum kita menuju status negara maju, kita baru nak melangkah dengan plan-plan transformasi yang direncanakan? Pada saya, section yang sudah maju tu
sudah pun mencapai. Okey, antara sektor yang dimajukan kalau Prof katakan, misalnya sektor bandar moden yang cukup segala kemudahan, yang mempunyai guru-guru yang betul-betul terlatih, mempunyai pelajar yang betul-betul celik, ya. Yang itu sudah bersedia untuk melangkah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, keseluruhan sistem kita itu belum merata dari segi ketinggian kualiti. Lagipun kita berhadapan dengan dua lagi isu besar, ya, iaitu sistem pendidikan kita sangat kompleks. Segala-galanya ada dalam sistem pendidikan kita. Kebangsaan ada, jenis kebangsaan ada, sekolah antarabangsa ada, sekolah agama ada. Pada saya ini satu ciri yang baiklah. Sebab ada kepelbagaian dan ada proses pendemokrasian dalam pendidikan kita. Tetapi oleh sebab segala-galanya ada, jadi tidak kesemua dapat melangkah sederap. Ada yang melangkah sederap lebih laju, ada yang perlahan. Jadi sistem kita memberikan peluang kepada semua, tetapi tidak semuanya mencapai tahap kemajuan yang sama. Itu satu. Itu kita kena terima hakikat. Dan yang kedua, kita juga membenarkan pelbagai bahasa digunakan dalam sistem pendidikan kita. Kalau kita pergi ke Thailand, hanya satu bahasa saja, bahasa Thai. Penduduk dia pun ramai 60-70 juta dan sebagainya. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia, satu bahasa, 250 juta orang bercakap. Kita, sekolah kita, dalam satu keluarga, ada anak yang mengantar anaknya ke sekolah Inggeris, ada yang mengantar sekolah Arab, ada yang mengantar ke sekolah aliran Cina. Jadi di meja makan, mereka rojak. Tapi itulah keunikan sistem kita. Kita menghormati pilihan dan juga menghormati proses pendemokrasian tadi. Jadi saya rasa sistem itu akan berterusan. Sejak merdeka kita dah mewujudkan sistem. Prof. Saya rakan Encik Suami kata tadi tentang kalau kita tak berani, jangan ambil satu langkah pun. Ahli falsafah Cina Lao Tzu ada mengatakan dengan izin bahasa Inggeris, the wrong step is not taking the step. So in other words, kita kena berani. Kalau kita tak ambil satu-satu langkah, memang itu dah salahnya. Mungkin kita ambil langkah ke kanan, kita salah. Mungkin ke kiri, kita salah. Tetapi kalau tidak ambil apa-apa langkah, itu salah yang paling besar. Itu pertama, Encik Suami. Yang kedua, kita kena berani. Memang saya, apa yang rakan saya, Prof. Komarudin kata, pendemokrasian. Maka kita pergi sekolah. Kita ada sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, sekolah Tamil. Itu kita kata pendemokrasian. Bagaimana pendemokrasian kalau pelajar anak Encik Suami nak belajar bahasa Mandarin, kena pergi sekolah Cina. Tetapi dia tak boleh belajar Tamil kerana dia kena pergi sekolah Tamil. Mengapa tidak boleh kita ada satu sekolah? Ini saya kena berani. Kena ada konsep satu sesi, satu sekolah, satu Malaysia. Jadi apabila di satu sesi, bolehlah pelajar-pelajar kita duduk satu meja. Betul-betul nak betul rojak pun tak apa, bahasa Melayu boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Tamil boleh. Mengapa tidak boleh anak saya belajar semua subjek itu? Kalau tonggak salah satu anjakannya ialah untuk mendapatkan bahasa-bahasa yang ketiga, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin. Ini kita punya heritage yang kita tidak dapat digunakan kerana kita sekolah asing-asing. Saya harap isu ini, walaupun kita kata tentang pendemokrasian ini kita punya warisan, bagaimana pula dengan warisan Malaysia? Itu saya harap kita beranilah fikirkan. Dan saya kira Majlis Profesor Negara juga berani dengan penganjuran Konvensyen Pendidikan Nasional 2012 ini, dan ini cukup berkait rapat dengan Prof. Kamarudin, di mana hasil daripada Konvensyen Pendidikan Nasional ini telah pun dibangkitkan 8 usul saya difahamkan, dan ini merupakan satu pelengkap juga kepada plan pendidikan yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan September yang lalu. Jadi apa dapatan daripada konvensyen ini yang mana MPN, Majlis Profesor Negara, lihat sebagai satu penambahbaikan utama untuk sistem pendidikan negara, Prof? Secara kebetulan
convention itu diadakan beberapa hari selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Ya. Bagi orang yang baca plan itu, ada 11 anjakan yang akan dilakukanlah. Ya. Kalau saya baca satu persatu, panjanglah cerita dia. Dan convention yang dianjurkan oleh Majlis Profesor Negara sebenarnya tidak lagi jauh daripada keinginan yang disuarakan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Sebab convention itu juga mengambil kira tentang plan strategik pengajian tinggi yang juga telah diumumkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Jadi dalam bidang pendidikan, kita ada 2 kementerian yang terlibat, yang menguruskan, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi convention ini cuba menggabungkan isu pelajaran dan juga pengajian tinggi. Ya. Dan yang hadir dalam convention itu, tak salah saya ada dalam 800 orang, Prof. Ada dalam 800 orang daripada pelbagai bidang, bukan saja daripada universiti, tetapi juga daripada Institut Pendidikan Guru, daripada orang yang dah bersara pun datang, ibu bapa pun datang. Dan banyak sekali cadangan-cadangan yang dibangkitkan. Ya. Jadi berdasarkan cadangan itu, kita merumuskan 8 perkara. Ya. Perkara yang pertama ialah perlu ada kerjasama pintar di antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Dan sebenarnya apa yang dipanggil sebagai kemuafakatan pintar sudah pun terjalin, ya. Dan convention itu mencadangkan supaya ada satu badan seperti unit perancangan ekonomi yang pernah ada dulu, yang letaknya di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menyelaraskan plan strategik yang dibuat oleh kedua kementerian ini. Ini satu usul yang saya rasa usul yang ikhlas daripada peserta convention itu. Mesti ada kerjasama. Ya, kalau tidak nanti tarian dan lagu tak Okey. Jadi adakah selama ni sebenarnya 2 kementerian ni, Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, masing-masing dengan hal masing-masing, tidak bersatu? Sebenarnya mereka tidaklah buat hal sendiri-sendiri begitu. Tetapi penyelarasan yang lebih sistematik diperlukan. Ya, sebab ni ialah kedua kementerian yang mempunyai otonomi dan kuat kuasa masing-masing, ya. Dan masing-masing pun ada pelan tindakan masing-masing. Ya, dengan kita KPT dengan 4 tahun lalu telah pun mengenalkan plan strategik Kementerian Pengajian Tinggi, dan kini Kementerian Pelajaran tampil dengan plan pendidikan 2013-2025. Jadi perlu satu penggabungan sebenarnya. Perlu satu penyelarasan pemikiran dan juga vision. Ya, supaya dapat dilaksanakan tanpa ada jurang. Ya, jurang inilah nanti akan mengganggu perjalanan proses itu. Jadi selain daripada itu, kita juga menyokong konsep pemerkasaan autonomy governance institusi pendidikan, masuk sekolah, institusi pengajian tinggi dan sebagainya lah. Kemudian kita juga ini satu yang resolusi yang ketiga, saya fikir Prof, sangat strategik sebab convention itu berpendapat prinsip meritokrasi perlu digabungkan dengan prinsip tindakan afirmatif. Jadi bermakna kalau kita bergantung kepada prinsip meritokrasi 100%, nanti ada golongan yang tidak dapat bersaing, dia akan tercicir. Ya. Jadi kita nak mesti ada balance. Meritokrasi ada meritokrasi, tetapi jangan lupa
orang yang tidak boleh bersaing, kita berikan dia peluang dalam bentuk tindakan afirmatif. Yang ketiga ni pada saya paling strategik. Okey, yang ketiga. Jadi kita akan sambung lagi 5 usul yang dibawakan oleh Majlis Profesor Negara dalam konvensyen ini. Semuanya sebentar nanti, dan saya juga mula buka talian untuk anda hubungi 0322829062, 0322829062 untuk terus majukan soalan kepada kedua-dua ahli panel saya. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, bertemu selepas ini. Sertailah uji bakat My Ekspresi terbuka kepada mereka yang berkebolehan dalam koreografi tarian tradisional secara solo. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun membawa CD -1 sendiri, satu salinan kad pengenalan dan gambar berukuran 4R. Uji bakat November di Taman Budaya JKKN Melaka 5 hingga 9 November. Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Jangan lepaskan peluang terhebat ini. Hidangan pencuci mulut secara manis penuh keriangan November ini. Adik-adik, nantikan terusan program penuh keriangan dalam slot khas cuci sekolah sejak Isnin hingga 5 minit petang. 5 November, Meet the Robinson. 12 November, Treasure Planet. 19 November, The Fox and the Hound 1. 26 November, The Fox and the Hound 2. Kanak-kanak satu menghidangkan juadah gelak tawa dan senyum ria dalam riuh sekandar. Setiap Selasa hingga Jumaat 4 petang, terbang menyusuri keajaiban bersama Aladdin. Setiap Selasa hingga Jumaat 4 petang. Teruskan merasai kemanisan dan keriangan cuti sekolah seronoknya di TV1. Apa pun kita buat, mesti ada integriti. Tak kiralah siapa kita. Belajar, berniaga, kena ada integriti. Jujur pada semua, jujur pada diri. Rasuah, jangan sesekali. Baru kita boleh maju. Ingat keluarga, ingat masa depan kita. Yang penting, ingat Tuhan. Kita mula dengan diri kita dulu. Integriti itu perlu. Penggubalan ya. Cabaran pertama ialah untuk memberi ruang kepada semua stakeholder itu. Apakah semua stakeholder itu sudah dilibatkan untuk mendapatkan input daripada stakeholder ini. Kemudian yang kedua, cabaran memang sentiasa kepada pelaksanaan. Kadang-kadang dalam buku tu dasar tu cantik, tapi bagaimana pula dalam pelaksanaan dia, dari segi comprehensiveness. Kita nak pastikan bila dalam perombakan baru ini jadi, dalam sistem baru, semua rakyat Malaysia itu tadi mendapat tempat, tak mendapat tempat, diberi peluang, kerana kemajuan sesuatu kelompok itu tadi dia tidak sama. Okey, baik saudara, itu sudah juga kami kongsikan antara pendapat daripada Profesor Dr. Jayum, Timbalan Ketua Kluster dalam Majlis Profesor Negara juga, ya, yang memberikan antara cabaran-cabaran yang terdapat dalam sektor pendidikan negara. Jadi tadi juga sebenarnya Prof kemudian telah memberikan 3 usul dalam konvensyen ini. Mungkin Prof Rashid sendiri ada tambahan ataupun ada yang tak bersetuju dengan 3 usul walaupun di bawah satu bumbung di bawah Majlis Profesor Negara. Okay. Terima kasih Suami. Ini pendapat peribadi, bukan pendapat MPN ataupun buat Universiti Sains. Dia takut bos-bos yang marah pula. Bagi saya, bila kita buat 2 kementerian, kita kena buat lagi satu komiti pula, Komiti Jawatan Kuasa Pemufakatan. Saya rasa ada eloknya lah pendidikan ini dalam satu institusi saja. Itu pendapat saya. Jadi pemufakatan tidak perlu kerana sudah ada dalam satu bumbung. Contohnya. Tetapi pemufakatan perlu juga dengan kementerian-kementerian lain, seperti kerana sains dan teknologi. Kita dalam masa ini menghadapi masalah pelajar-pelajar sains yang berkurangan. Jadi kita perlu
kerjasama dan kemufakatan daripada semua kementerian-kementerian lain. Itu amat perlu. Mesti ada koordinasi seperti rakan saya Prof. Kamarudin kata tadi. Koordinasi ini tidak bolehlah di peringkat yang bawahan, perlu di peringkat ministerial punya level. Yang kedua tentang kerjasama pintar. Apa yang kita katakan pintar ini? Pintar ini ialah untuk apabila sesuatu perkara itu kita buat dengan efektif dan efisien. Kalau benda itu efektif tak efisien pun tak boleh juga. Kalau benda itu efisien tetapi tak efektif pun tidak boleh juga. Jadi kerjasama itu mesti pintar untuk melonjakkan, menganjakkan pendidikan kita satu tahap yang lebih tinggi. Kerana masalah global ini, perubahan berlaku dengan begitu cepat. Bolehkah sistem pendidikan kita mampu untuk menangani masalah ini? Dia perlu lebih fleksibel. So dalam kerjasama pintar ini, salah satu perkara yang perlu kita tengok ialah tentang flexibility itu. Dan yang ketiga yang dicakap oleh Profesor Kamarudin ini adalah meritokrasi. Memang betul, meritokrasi mesti dilihat dengan isu affirmative action. Kita cakap tentang equitability dan equity. Kerana adakah pelajar-pelajar yang mendapat struktur pendidikan yang berkurangan, yang seperti Prof. Kamarudin kata tadi, yang tidak setanding dengan satu sekolah antar sekolah. Adakah mereka ini akan diukur pada kayu ukur yang sama sedangkan struktur mereka tidak sama? Maka ini isu meritokrasi kena dilihat dalam dengan isu affirmative action yang perlu kita buat. Jadi 3 daripada 8 usul telah pun kita bincangkan. Kita akan lihat 5 lagi usul dalam convention ni, kerana kita berhenti sekejap sebab ada seorang pemanggil di talian. Kita kena Prof. Hello. Patrick dari Sibu ni. Siapa di talian? Patrick dari Sibu ni. Okey, silakan soalannya. Saya memintalah kerajaan mesti tubuhkan bahasa kebangsaan. Okey, bahasa kebangsaan. Saya minta kita tidak mahu kemeluk macam ni, macam apa saja yang kita berikan untuk menumbuhkan sebab tu buku-buku yang lebih baik, tidak akan menjejaskan peluang untuk pelajar di APT. Okey. Tapi saya setuju APT ni kerana APT ni sebagai koalisi yang lebih baiklah. Okey. Saya setuju kerana minta kerja berikan peluang untuk pelajar APT tak? Jelas. Itu lah. Tak berapa jelas. Tak berapa jelas ya, Cik Rashid. Okey, tak apa. Terima kasih Cik Rashid ya. Yang pertama tadi yang paling jelas adalah soal bahasa yang dibangkitkan sebenarnya. Satu bahasa. Ya, satu bahasa. Prof, keperluan satu bahasa dalam sistem pendidikan negara kita. Saya rasa sistem kita telah membenarkan pilihan. Ya, sejak zaman Merdeka lagi. Dan rasanya sebahagian besar daripada rakyat Malaysia telah pun selesa dengan pilihan masing-masing. Ibu bapa yang memilih menghantar anaknya ke sekolah kebangsaan dah merasa selesa dan juga mengakui bahawa pelajaran sistem pelajaran kebangsaan itu sudah pun meningkat kualiti dia dari masa ke masa. Dan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan, sama ada jenis kebangsaan Cina atau jenis kebangsaan India juga, merasakan dia tidak boleh lari daripada pilihan tu. Sebab setiap satu kumpulan itu mempunyai pilihan logik masing-masing. Kita dah menerima sistem tu. Tapi kalau sekarang ada pihak yang menyuarakan kita hanya ada perlu satu saja bahasa pengantar pendidikan, bermakna kita mencadangkan satu perombakan besar yang akan bukan saja menggugat sistem pendidikan itu, akan menggugat juga kestabilan masyarakat. Yang itu kita rasa kita tak akan lakukan lah. Kita tidak mahu masyarakat yang tergugat dan tidak stabil kerana pilihan bahasa tadi. Pada saya lebih baik kita mengadakan pelbagai aliran bahasa pendidikan dan biarlah ibu bapa memilih yang mana dia rasa terbaik. Macam keluarga yang saya sebut tadi, anak-anak dia boleh bertukar-tukar pengalaman. Dia sekolah jenis kebangsaan Cina dia hari ni macam mana, sekolah Arab dia hari ni macam mana,
sekolah kebangsaan dia ini macam mana. And saya rasa itu satu situasi yang dinamis. Dan itulah keunikan sistem pendidikan kita. Ya. Dan seorang lagi pemanggil, Prof, di talian ketika ini. Hello. Hello. Hello, Assalamualaikum. Okey, saya nak bagi satu cadangan. Okey, silakan. Siapa di talian? Cadangkan, siapa di talian? Razman. Okey, silakan Razman. Saya nak cadangkan supaya Malaysia mengikut sistem Indonesia. Ikut sistem Indonesia? Dasar asimilasi. Okey. Maknanya sekolah Cina bahasa pengantar penguntur ke apa ke, bahasa Melayu. Sebab apa saya tengok orang-orang Cina yang datang di Indonesia, daripada Indonesia, pasti bercakap Indonesia. Sebab apa? Dasar asimilasi. Sekarang macam Profesor tadi dia kata dasar demokrasi, semua tu minta maaf cakap lah, semua tu karut saja. Okey. Yang sebenarnya yang menguntungkan bukannya orang Melayu, dan yang menguntungkan hanya orang yang bukan Melayu. Sebab mereka boleh belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Orang Melayu hanya bahasa kedua, bahasa Inggeris. Cina, India, dia orang 3 bahasa. India, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi saya cadangkan bahasa untuk mentadbirkan bahasa Melayu. Kita kena gunakan data asimilasi. Okey, baik. Terima kasih Razman ya. Dan saya minta Prof Rashid sendiri untuk menjawab. Zami, mengapa selalu kita cakap apabila kita kata masalah bahasa pengantar ini, dah kita 50 lebih tahun merdeka, kita tak habis cakap tentang bahasa pengantar. Mengapa juga bila kita cakap tentang bahasa pengantar, kita kata kita mensisihkan bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Saya tidak rasa begitu. Kalau bahasa pengantarnya daripada awal ni bahasa kebangsaan, tetapi kalau macam seperti saya kata tadi, kalau kita ada satu sesi, satu sekolah, maka bahasa-bahasa lain itu perlu diperkukuhkan. Kita rugi kalau kita tidak menggunakan bahasa Mandarin, kerana itulah bahasa besar dunia juga. Kita rugi kalau kita tidak menggunakan bahasa Tamil, kerana itu pun bahasa yang besar juga. Jadi kalau dalam satu sekolah yang pengantarnya bahasa kebangsaan, mengapa tidak boleh bahasa-bahasa ini diperkukuhkan dan dipelajari seperti rakan kita daripada telefon tadi itu mengatakan semua orang boleh belajar. Mengapa dieksklusifkan? Kalau nak belajar bahasa Mandarin, kena pergi ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Kalau nak bahasa Tamil, kena pergi sekolah kebangsaan jenis Tamil. Mengapa tidak boleh pergi satu jenis sekolah saja? Itu pendapat. Itu dia. Jadi sebenarnya juga ketika saya membuat kajian pendidikan untuk tajuk pada malam ini, saya jumpa juga satu kajian yang dibuat oleh Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin dalam Seminar Sehari Persatuan Linguistik Malaysia. Ini cabaran soal bahasa yang saya kira perlu diambil kira sebagai input kepada Kementerian Pelajaran dan juga kepada Kementerian Pengajian Tinggi, malah kepada Majlis Profesor Negara, di mana menyatakan 44.8% remaja Cina sendiri tak suka belajar bahasa Melayu. Kajian tersebut juga mendapati 72.1% remaja Cina merasakan bahasa Melayu tidak penting, diikuti oleh Kazakhistan 40% dan India 37%. Ini adalah sekali lagi kajian daripada Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin ya. Dan ini adalah satu cabaran terbesar sendiri. Soal bahasa dalam bidang pendidikan itu masih lagi berlegar-legar dalam ambience kita ni. Ya, saya cuba nak sebutkan resolusi kita yang keempat. Okey, ada kaitannya. Ya, ada kaitan di sini. Iaitu nilai universal yang positif perlu disemai dan diajarkan di sekolah bergandingan dengan semangat patriotisme dan cintakan negara. Jadi makna itu besar makna dia. Dari satu segi kita hendakkan generasi muda, anak-anak kita mempunyai semangat sayangkan negara, berjuang untuk kepentingan negara dan sebagainya. Dan dari satu segi lagi, kita hendakkan mereka juga mempunyai nilai universal yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi balik kepada soal bahasa. Ya, kita mahu mereka fasih berbahasa kebangsaan. Tetapi kita